Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ke-13 ingin membentangkan tentang kajian perbandingan agama di bawah subjek Philosophy and Current Issue. Sebelum saya mulakan pembentangan, kami akan memperkenalkan ahli kumpulan iaitu yang pertama Muhammad Iqbal Haris bin Muhammad Asri sebagai ketua kumpulan, yang kedua Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Bakri, yang ketiga Muhammad Aiman Akif bin Rafi'in, yang keempat Muhammad Hafizuddin bin Hamzah, yang kelima Muhammad Haris Ilmi bin Zairul Fuad, yang keenam Muhammad Syahmi bin Saidin, yang ketujuh Luqman Hakim bin Muhammad Baharuddin, yang kelapan Muhammad Hazim bin Nasaruddin, yang kesembilan Muhammad Nur Faiz bin Abdul Razak, yang kesepuluh Mio Muhammad Azam bin Mio Azhar. Jadi saya akan memulakan pembentangan saya tentang pengenalan kajian perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama merujuk kepada ilmu yang membahaskan tentang asal-usul, ciri-ciri dan struktur asas agama-agama dengan tujuan mengenal pasti persamaan dan perbezaan yang sebenarnya serta memahami gejala-gejala keagamaan dari suatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama yang lain. Yang seterusnya tentang objektif kajian perbandingan agama. Yang pertama, memahami dasar-dasar agama, adat budaya kebudayaan dan pantang larang sesebuah agama. Yang kedua, meneguhkan iman iaitu meneguhkan kepercayaan, meningkatkan amalan dan mendalamkan penghayatan seseorang berkenaan Tuhannya dan agamanya. Sebagai contoh, agama Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentauhidkan diri seseorang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan akidah Islamiah. Yang seterusnya menajamkan minda seseorang dalam pengendalian pemikiran kritis dalam suatu perbincangan. Yang seterusnya tentang metodologi kajian. Yang pertama, kami telah mencari maklumat di internet dengan membaca beberapa artikel dan jurnal. Dan seterusnya kami telah merujuk pakar. Sebagai contoh, kami telah merujuk pakar iaitu lecturer di Akademi Pengajian Islam. Seterusnya, penyataan masalah tentang kajian perbandingan agama. Setiap agama mempunyai kitab atau rujukan tersendiri yang mengandungi panduan untuk beramal dan undang-undang. Sebagai contoh, Al-Quran sebagai panduan kepada umat Islam. Seterusnya, panduan dalam beragama ini membolehkan masyarakat menjalani kehidupan mereka dengan teratur. Oleh itu, terdapat beberapa persoalan yang wujud dalam konteks beragama. Yang pertama, apakah kepentingan beragama? Yang kedua, apakah sumber perbandingan agama? Yang ketiga, apakah pengenalan agama Islam, Kristian dan Yahudi? Ketiga-tiga permasalahan ini akan dibentangkan oleh presenter yang seterusnya. Seterusnya, kepentingan ilmu perbandingan agama. Yang pertama, menarik minat mahasiswa untuk mendalami ilmu ini agar mereka dapat membentuk masyarakat yang harmoni. Okey, jadi kat sini, bila kita mendalami ilmu ni, kita akan lebih mendalami ataupun menghormati agama-agama lain. Yang seterusnya, kajian ini merupakan sumber rujukan ilmiah sesuai Malaysia merupakan negara multi-etnik. Okey, di Malaysia kita keseluruhannya masyarakat majmuk. Jadi kita belajar ilmu ni untuk kita kenal agama lain. Contohnya Buddha, Kristian, Judaism, Islam. Yang ketiga, kajian ini juga merupakan pendekatan kepada pendakwah untuk berdakwah kepada non-Muslim. Okey, seterusnya, sumber ilmu perbandingan agama ataupun lebih dikenali sumber premier dalam syariah. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi Al-Quran. Al-Quran banyak menjelaskan tentang agama Yahudi dan Kristian, iaitu dua agama besar dalam persekitaran permulaan Islam, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhudhu al-yahudu wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Kristian sebagai teman rapat kamu, dan barang siapa yang mengambil mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Okey, seterusnya hadis. Terdapat hadis baginda SAW yang menyebutkan secara perbandingan antara agama Islam dan agama Samawi yang lain. Contohnya dalam isu akidah, sahur, azan, syiar-syiar Islam dan banyak lagi. Seterusnya, tokoh-tokoh Islam ataupun ijma'. Muhammad Abdul Al-Karim Al-Shahrastani membincangkan pandangan mengenai semua agama dan falsafah yang wujud dalam karyanya Al-Milal wa Al-Nihal. Penggunaan istilah Al-Mihal wa Al-Nihal menurut Ismail Raji Al-Faruqi diguna pakai oleh ilmuwan Islam yang mengkaji selain daripada agama Islam. Jadi seterusnya saya akan sentuh sedikit tentang pengenalan kepada agama-agama yang terdapat di atas muka bumi ini, antaranya agama Islam, Yahudi dan agama Kristian. Jadi agama Islam, perkataan Islam berasal dari bahasa Arab, artinya sejahtera, aman, harmoni dan dirujuk dari istilah memberi makna menyerah diri kepada pencipta yang maha berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan. Jadi dekat sini kita dapat faham apabila seseorang itu mendakwa dirinya Islam, sebenarnya dia telah menyerahkan dirinya kepada yang maha pencipta untuk mengesakan dan mentauhidkannya. Seterusnya agama Yahudi. Istilah Yahudi berasal daripada kata nama, isim alam, Yahuza yang merupakan nama kepada salah seorang anak Nabi Yaqub alaihissalam dan menukarkan huruf Z kepada D untuk memudahkan panggilan. Seterusnya agama Kristian. Sebelum kemunculan Kristian, bangsa Yahudi merasa terancam apabila Nabi Isa diutuskan dengan membawa kitab Injil dan menganggap Nabi Isa akan meneruskan the chosen people of God. Tetapi Nabi Isa telah menekankan persamaan hak antara bangsa dan menyatukan golongan Bani Israel melalui intipati perpaduan. Seterusnya kerangka teori dan konseptual. Kita nyatakan dekat sini ada dua, cendekiawan klasik Islam dan cendekiawan kontemporari Islam. Yang pertama, Ibn Hazm. Ibn Hazm lahir setelah 300 Hijrah macam tu, 380 lebih. Dilahirkan di Spanyol, Cordoba. Jadi apa kata dia, maksud ilmu, objektif ilmu yang utama adalah untuk mengislah jiwa manusia dengan cara mengamalkan akhlak-akhlak terpuji, tingkah laku yang baik, pengurusan rumah tangga serta negara yang baik. Adalah termasuk matlamat atau objektif yang ingin dicapai oleh syariat Islam itu sendiri. Jadi maqasid utama ilmu adalah semata-mata untuk memperbaiki jiwa manusia, memperbaiki akhlak-akhlak manusia supaya dapat mencontohi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cendekiawan kontemporari Islam, Adam Mes. Katanya sebenarnya toleransi kaum muslimin bersama orang-orang Yahudi dan Kristian merupakan satu toleransi yang tidak pernah wujud di kurun pertengahan. Ini bermakna ilmu perbandingan agama ini bukanlah alat untuk melakukan antara agama, tetapi ia satu kajian yang menyifatkan Islam tanpa ada taksub. Melalui ilmu ini, ribuan malah berjuta-juta orang masuk Islam. Jadi sebagai rumusan, falsafah dan agama terdapat perbezaan yang sangat banyak, iaitu agama itu satu pegangan mutlak, manakala falsafah pula merupakan jalan pemikiran atau metodologi, ideologi maupun teologi yang berkaitan bagi memahami kejernihan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Walau bagaimanapun, falsafah barat sangat jauh daripada realiti sebenar, ibarat jauh panggang dari api. Namun, perbandingan agama membuka mata manusia bahawa ia mampu menjadi medium dakwah dan ilmu baru agar kita terus berada di landasan yang benar. Jadi saya kira itu sahaja daripada pembentangan daripada grup kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.